Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN dan Australia telah memupuk persahabatan yang erat berdasarkan sikap saling mempercayai dan menghormati. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan kebimbangan mengenai ketidaktentuan geopolitik global dan cabaran yang semakin meruncing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muhammad Sati Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN dan Australia telah memupuk persahabatan yang erat berdasarkan sikap saling mempercayai dan menghormati sejak 1974 sehingga membolehkan pengembangan bidang kerjasama dan menangani pelbagai cabaran bersama. Perkongsian itu titah baginda telah menyumbang kepada keamanan dan kemakmuran serantau yang membawa kepada penubuhan perkongsian strategik komprehensif ASEAN-Australia pada 2021. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri sesi plenari sidang kemuncak khas ASEAN Australia bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, Australia dan Republik Demokratik Timor Leste di Melbourne Convention Exhibition Centre MCEC. Sidang kemuncak khas tersebut adalah bagi meraihkan ulang tahun ke-50 sejak Australia menjadi rakan dialog ASEAN pertama pada tahun 1974 dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN-Australia di bawah perkongsian strategik komprehensif. Menyentuh mengenai inisiatif rakyat ke rakyat termasuk New Colombo Plan, Australia Awards Scholarship dan Australia for ASEAN Initiatives, baginda menekankan program tersebut adalah asas kepada hubungan rapat ASEAN-Australia dan pelaburan penting bagi membina hubungan dan persefahaman yang berkekalan antara rakyat ASEAN dan Australia yang akan memastikan perkongsian itu kekal kukuh pada tahun-tahun akan datang. Ke arah itu, baginda merakamkan penghargaan atas beasiswa yang dihulurkan kepada negara Brunei Darussalam serta pengumuman Australia mengenai beasiswa tambahan yang akan bermula pada tahun 2025. Dari segi ekonomi, baginda menggariskan kepentingan kerjasama ekonomi kepada hubungan ASEAN-Australia dengan ASEAN-Australia-New Zealand FTA terus menjadi FTA yang paling komprehensif, berkualiti tinggi dan moden di rantau ini yang turut menjadi rujukan dalam perundingan RCEP bagi meluaskan lagi perdagangan dan pelaburan di rantau yang lebih luas. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sesi plenari sidang kemuncak khas ASEAN Australia bermula dengan ucapan-ucapan pembukaan oleh The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, dan Tuan Yang Terutama Sonise Sipandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao selaku pengerusi ASEAN. National economic sovereignty. This year marks 57 years of ASEAN establishment and 50 years of ASEAN-Australia dialogue relations. At the outset, I would like to express our sincere appreciation to Lao PDR. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah strategi ekonomi Asia Tenggara hingga 2040. Australia yang memerlukan peningkatan pelaburan dan membina kapasiti rantau ini dengan ekonomi digital sebagai keutamaan adalah amat dihargai.
Baginda menegaskan strategi tersebut adalah relevan terutama apabila ekonomi digital ASEAN dijangka berkembang kepada $1 trilion Amerika menjelang 2030 dan kini ASEAN sedang berusaha membangunkan perjanjian rangka kerja ekonomi digital. New Colombo Plan, Australia's award scholarship. Dalam pada itu, Kebawah Dulia Mahamulia juga mengadakan perbincangan yang membina dengan para pemimpin lainnya dalam memperkukuhkan lagi kerjasama ASEAN-Australia di bawah 3 tonggak komuniti ASEAN. Para pemimpin juga memberi pandangan dan tumpuan masing-masing kepada beberapa topik termasuk ASEAN Centrality, kestabilan dan kemakmuran rantau ASEAN dan Australia, pengemaskinian ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement, Digital Economy Framework Agreement DEFA, ekonomi digital, tenaga hijau, peralihan tenaga dan tenaga yang diperbaharui, perdagangan dan pelaburan, perhubungan maritim dan juga perubahan iklim. Pada penghujung sesi plenari, The Melbourne Declaration, A Partnership for the Future dan The ASEAN-Australia Leaders Vision Statement, Partners for Peace and Prosperity telah diluluskan. Kebawah Dulia Mahamulia seterusnya berangkat bersama para pemimpin lainnya menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Puan Yang Terutama Profesor The Honourable Margaret Gardner AC, Governor Victoria di State Drawing Room, Governor House, Victoria. Pada sesi retreat sidang kemuncak khas ASEAN Australia yang berlangsung di Government House Victoria, Kebawah Dulia Mahamulia bertitah menzahirkan kebimbangan mengenai ketidaktentuan geopolitik global dan cabaran yang semakin meruncing dan berkembang. Meskipun jauh berlaku, tetapi ianya turut menjejaskan rantau ini. Gangguan rantaian bekalan yang berpanjangan titah baginda telah mengakibatkan harga makanan dan tenaga yang lebih tinggi dan pewujudan pelbagai strategi Indo-Pasifik dan minilateral berkemungkinan menambah lagi ketidaktentuan dan cabaran yang telah dihadapi. Dalam hal itu, ASEAN membangunkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific AOIP untuk menggalakkan persekitaran yang membolehkan keamanan dan kerjasama berdasarkan kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan ketelusan. Baginda menegaskan kemakmuran berterusan rantau ini bergantung kepada keamanan dan kestabilan di lautan dan sekitarnya, terutamanya apabila 60% perdagangan global melalui kawasan maritimnya. Perdagangan maritim tersebut bukan sahaja memberikan cabaran sekuriti dan keselamatan, tetapi juga boleh memberi kesan buruk kepada persekitaran marin, termasuk disebabkan oleh pencemaran dan kemerosotan habitat semula jadi. Inilah sebabnya titah baginda, kerjasama maritim merupakan satu bidang keutamaan dalam AOIP dengan isu tersebut dapat ditangani bersama. Ke arah itu, kerjasama dengan Australia adalah dialu-alukan untuk meningkatkan kesedaran domain maritim bagi pengurusan sumber marin yang mampan memelihara biodiversity dan memastikan laluan laut yang selamat dan terjamin. Menyentuh mengenai cabaran perubahan iklim global yang berterusan, baginda juga menggariskan kepentingan untuk bekerjasama dengan Australia dalam menangani perkara itu yang mengakibatkan kejadian cuaca buruk lebih kerap, menyebabkan kerosakan kepada infrastruktur dan juga mengganggu aktiviti pertanian. Justru ASEAN dan Australia perlu bekerjasama untuk mengurangkan kesan perubahan iklim terhadap kehidupan rakyat dan bagi memenuhi komitmen yang telah dibuat pada Conference of the Parties ke-28, terutamanya ke arah peralihan tenaga. Baginda juga bertitah sokongan berterusan Australia melalui strategi tindakan perubahan iklim serta komitmen berterusan mereka untuk menyediakan bantuan bagi mengoperasikan Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam yang akan memudahkan penyelarasan serantau dan membangunkan strategi untuk menangani perubahan iklim adalah sangat dihargai. There's no doubt that 50 years is a significant milestone, but that's what it is.
Selesai menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Melbourne, Australia. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Hadir di Melbourne Jet Base bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ialah Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam serta pegawai dan kaki tangan Suruhanjaya Tinggi negara Brunei Darussalam di Canberra, Australia. Peruntukan bagi Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan diluluskan pada hari ke-7 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari ke-7 hari ini meluluskan peruntukan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, sidang pagi tadi mendengarkan perbahasan mengenai beberapa isu. Antaranya kawasan-kawasan ternakan ikan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, memberikan respon kepada isu tersebut. Dalam negara dan kadang-kadang telur tidak mencukupi untuk kegunaan domestik. Sebanyak 17,722 hektar disediakan di offshore, iaitu Victoria 4,700 hektar, Nankiville 6,613 hektar, Little Dale 4,264 hektar, Pilong A 2,000 dan Pilong B 120 hektar. Kawasan-kawasan untuk diusahakan bagi aquaculture offshore. Setakat ini ada 2 syarikat terlibat dalam offshore ini, akan dipromot lebih aktif lagi bagi membolehkan banyak-banyak FDI lagi datang ke Brunei untuk mengusahakan kawasan-kawasan tersebut ini. Strategi belanjawan Kementerian Hal Ehwal Ugama memberi penekanan dan keutamaan dalam 7 sektor. Yang Berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan perkara tersebut dalam mukadimah cadangan peruntukan kementerian berkenaan bagi tahun kewangan 2024-2025. Pertama, pendidikan, iaitu memperuntukkan sebahagian besar daripada belanjawan yang disokong. Yang kedua, bidang dakwah, meningkatkan penyampaian dakwah mantap dengan lebih efektif dan berkesan secara berterusan. Yang ketiga ialah zakat, dengan tertubuhnya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Kutipan dan agian zakat harta dan zakat fitrah akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Yang keempat ialah pemeliharaan prasarana, meneruskan kerja-kerja pemeliharaan prasarana Kementerian Hal Agama. Yang kelima, penambahbaikan penstrukturan bagi kelicinan pentadbiran dari semasa ke semasa. Yang keenam ialah pelaksanaan undang-undang syariah. Ia termasuk meningkatkan tahap kecekapan dan profesionalisme pegawai-pegawainya. Yang ketujuh ialah peningkatan aktiviti pensijilan halal. Menteri Hal Ehwal Ugama juga menjelaskan mengenai inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan berkaitan pelaksanaan penegerasian mata pelajaran agama ke dalam sekolah pendidikan umum. Antaranya penelitian pengemaskinian co-curriculum yang sedia ada.
prosesnya pada masa ini mata pelajaran pendidikan Islam ini menekankan kepada aspek-aspek peranan nilai-nilai murni, unsur-unsur kebaikan dan kebajikan yang bertujuan untuk membekalkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran mengikut keperluan dan peringkat umur murid. Perkara ini turut disesuaikan dengan mengambil kira keperluan penghayatan hidup beragama dalam masyarakat yang berketani. Bukan saja ada orang Islam di sekolah-sekolah, tetapi yang juga ada orang-orang yang bukan Islam. Jadi pembelajarannya itu adalah juga mengambil kira aspek-aspek tersebut. Turut disentuh lepasan pengajian tinggi di bidang agama yang sebenarnya boleh masuk dalam jawatan perkhidmatan awam biasa. Kerana kita ini melihat ia untuk hanya berkhidmat di bidang Kementerian Agama. Tapi sebenarnya kalau kita ini melihat kelulusan-kelulusan mereka itu boleh dalam syarat-syarat perjawatan pun boleh mereka masuk ke dalam perkhidmatan awam biasa. Dan ini sudah terbukti ada yang lepasan daripada tahfiz masuk ke dalam mainstream perkhidmatan sebagai pegawai BAS misalnya. Ada yang sudah berjawatan DO dan sebagainya atau di Angkatan Bersenjata. Kos menunaikan fardu haji yang tinggi antara isu yang menjadi tumpuan persidangan pada sesi sebelah petang. Soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Sheikh Haji Abdul Salam itu juga mendapat penjelasan dari Menteri Hal Ehwal Agama. Dan sederhana, terpaksa menangguh dan membatalkan. Faktor yang tidak dapat kita kawal ialah faktor tempat tinggal, iaitu hotel di Mekah, Madinah dan di Masyair atau iaitu Arafah dan Mina. Itu tidak dapat kita kawal tentang harganya, tetapi kita boleh negotiate tentang harganya. Dan yang kedua, transport daripada airport sepanjang masa bas yang digunakan untuk pengangkutan dari airport ke hotel ke nanti ke Arafah ke Mina balik semula dan sebagainya pun di luar kawalan kita ni semua. Sementara itu, Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An pula membangkitkan mengenai pengurusan tanah wakaf. Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan perancangan tersebut bergantung kepada maksud berwakaf itu sendiri. Apakah perancangan pihak kementerian di dalam mengurus takbir tanah? Kalau ia digunakan untuk masjid atau surau, itulah niatnya itu mesti dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi, alhamdulillah. Kalau belum terpenuhi, kita usahakan mencari untuk memenuhinya. Tapi bergantung pula kepada lokasinya, bergantung pula kepada keluasannya. Kalau lokasinya itu di tempat yang sudah ada masjid, jadi tidak ada keperluan di sana tu. Ataupun belum ada masjid, tetapi keluasannya indah menepati kehendak bagi pembangunan masjid. Misalnya ia setengah hektar, tidak dapat bagi masjid, di mana kadang orang menaruh parking dan sebagainya. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok 7 Mac 2024 pukul 2 petang. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 11 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Penglihatan anak bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Syakban 1445 Hijrah bersamaan 10 Mac 2024 Masihi.
Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Ramadan. Tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Ramadan ialah Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara, Bukit Aguk Jerudong, Bangunan Hilal Bukit Ambok, Daerah Tutong dan Bangunan Hilal Bukit Lumut, Daerah Belait. Orang ramai diminta supaya tidak mendekati kawasan tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Ramadan bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja keputusan meruqyah diperolehi. Mulai 1 Ramadan, 372 orang beserta beberapa institusi perbankan dan telekomunikasi selaku penyedia perkhidmatan bagi pembayaran zakat fitrah dalam talian dilantik sebagai amil untuk mengutip zakat mengikut kawasan yang ditentukan. Majlis penyampaian sijil tauliah kepada amil-amil tersebut diadakan pagi tadi di seluruh negara. Di daerah Bunda dan Muara, majlis diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Rancangan Perumahan Negara RPN Mentiri. Penyampaian sijil tauliah amil disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Halawal Ugama selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Di daerah ini, 214 amil dilantik bagi 81 buah kawasan. Penyampaian sijil tauliah kepada para amil bagi mengutip pembayaran zakat fitrah di bulan Ramadan juga diadakan di 3 daerah lain. Di daerah Belait, 21 amil dilantik untuk mengutip zakat bagi 16 kawasan. Penyampaian sijil tauliah amil disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Tassim bin Haji Akim, Ahli Majlis Ugama Islam, dan majlis berlangsung di Masjid Pekan Seria. Sementara itu, 60 amil dilantik bagi 30 kawasan di daerah Tutong. Sijil tauliah amil diserahkan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Majlis berlangsung di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal. Manakala di daerah Temburong, majlis penyampaian sijil tauliah diadakan di Masjid Kampung Puni. Penyampaian ini disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Ahli Majlis Ugama Islam. 24 amil dilantik bagi 13 kawasan di daerah berkenaan. Aplikasi Bru Health akan terus dikemaskini bagi memudahkan lagi perkhidmatan kesihatan kepada orang ramai. Demonstrasi ciri-ciri aplikasi Bru Health seperti sistem pengurusan giliran atau Queue Management System QMS, konsultasi video, self-check-in dan rekod kesihatan pesakit diadakan pagi tadi di Pusat Kesihatan Muara. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. QMS merupakan sebuah sistem yang komprehensif dengan ciri-ciri yang diintegrasikan bagi memudahkan orang ramai untuk membuat tempahan perjanjian dan perkhidmatan lain. Ciri self-check-in merupakan ciri baru yang diperkenalkan dalam aplikasi Bru Health. Manakala konsultasi video merupakan ciri bertujuan memudahkan pengguna mendapatkan perkhidmatan kesihatan melalui secara dalam talian. Ciri rekod kesihatan pesakit pula membolehkan pengguna meneliti rekod sejarah kesihatan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan majlis penyerahan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyerahan kepada ketua-ketua jabatan dan bahagian disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
Sempena meraihkan pencapaian tahun 2023, Pusat Makmal Tenaga Seria SEL mengadakan Majlis Anugerah Penghargaan kepada para pelajar yang menyumbang dan menyokong program dan pertandingan pusat berkenaan. Hadir Dr. Syamsiah Zuriyani Kecenawati binti Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Antara pengisian majlis penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan wanita dalam Sains 2023. Tempat pertama dimenangi oleh pelajar dari Pusat Tingkatan 6 Belait, Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan menang di tempat kedua dan tempat ketiga dimenangi oleh Pusat Tingkatan 6 Sengkurong. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj dikendalikan oleh Jabatan Pengangkutan Darat. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Hadir Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Ceramah khas bertajuk Keberkatan dan Pengajaran dalam Kehidupan disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pegawai Pelajaran Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan. Selain menyemarakkan sambutan Isra' dan Mi'raj, majlis bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara para pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut beserta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Ini orang yang luar biasa. Tapi selanjutnya Sifat kesukarelawanan perlu dipupuk dari sudut pandang dan perspektif belia. Penglibatan belia antara fokus perbincangan dalam forum bersama belia petang tadi. Forum sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-40 diadakan di Dewan Auditorium Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. 3 ahli panel forum terdiri daripada para belia bergiat aktif dalam kerja-kerja kesukarelawanan. Program tersebut menjadi platform kepada para belia untuk turut sama memberikan pandangan dan tanggapan dalam membentang aspirasi mereka tentang nilai dan harga kemerdekaan. Forum ini dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama UNISA dan Majlis Belia Brunei. Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan program Semarak Hari Kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Program diadakan petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Program disikan dengan sesi taklimat bertajuk Mendepan Bersama Berpaksikan Jati Diri dan Patriotisme. Disampaikan oleh Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, Ketua Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan. Program bertujuan untuk menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar dan warga UBD agar ianya tidak luntur. Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1445 Hijrah diadakan selama 2 hari bermula hari ini. Dikendalikan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, musabaqah berlangsung pagi tadi di Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa ICC, Brakas. Hadir Awang Muhammad Zulhilmi bin Haji Omar Ali, Pengarah Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Ugama. 6 peserta lelaki dan 14 perempuan memperdengarkan hafazan masing-masing pada musabaqah yang mempertandingkan 4 kategori ini. Musabaqah antara lain bertujuan menggelakkan umat Islam di negara ini supaya berjinak-jinak mencintai serta memahami Al-Quran melalui hafazan. Musabaqah akan disambung petang esok bagi kategori E. 20 buah keluarga mu'alaf di Kampung Kuala Ungar dan Kampung Benutan Mukim Rambai di daerah Tutong pagi tadi menerima sumbangan berbentuk keperluan harian dalam projek Smalhab Prihatin. Projek dikendalikan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Kebajikan Mu'alaf dan Unit Dakwah Daerah Tutong dengan kerjasama Sekolah Menengah Arab Lelaki Hasanal Bolkiah.
Sumbangan bertujuan untuk menampung keperluan harian para penerima serta memeduli dan memantau perkembangan kehidupan dan kebajikan asnaf fakir miskin khususnya dalam kalangan mu'alaf. Juga diadakan penyerahan wakaf berupa barang-barang keperluan serta kelengkapan sembahyang untuk kegunaan jemaah masjid Kampung Bang Dalam dan para pelajar kelas bimbingan mu'alaf di Darul Mutakin, Kampung Kuala Unggar. Pelbagai aktiviti penanaman diadakan hari ini sempena ulang tahun ke-6 penubuhan Pusat Penyelidikan Botani Universiti Brunei Darussalam UBD BRC. Para pengunjung berpeluang menyaksikan alam semula jadi yang menarik, jualan, pameran seni botani dan bengkel interaktif tertumpu kepada tumbuh-tumbuhan. Mereka juga dapat menyaksikan sendiri tumbuhan unik UBD BRC melalui lawatan yang direka untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan tumbuhan dan etnobotani. Juga diadakan bengkel tanaman dan seminar.